Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khiratillahi minal khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah. Pada malam ini kita akan sambung kembali kuliah tadabbur surah Al-Baqarah, dan kita akan masuk kepada muka surat yang pertama, juzuk 3 muka surat yang pertama, iaitu pada ayat 253, dan kita berbaki lebih kurang 8 muka surat sahaja lagi untuk kita habiskan tadabbur ringkas surah Al-Baqarah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Yakni pada siri yang lepas kita dah cerita tentang beberapa kisah para anbiya, dan kita telah cerita juga tentang especially kisah yang baru berakhir, iaitu kisah Nabi Allah Daud alaihi salam, dan peperangan yang berlaku di antara tentera Talut daripada kalangan Bani Israel menentang tentera Jalut. Dan lepas Allah cerita banyak kisah-kisah para nabi sebelum ini, ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Daud dan lain-lain, maka Allah SWT ingin menceritakan tentang ataupun menyentuh tentang kelebihan-kelebihan para nabi. Sebagaimana Allah telah memuliakan para nabi dan para rasul itu dengan sifat nubuwah dan sifat kerasulan, ciri-ciri ataupun kurniaan itu berbanding dengan manusia-manusia yang lain. Begitu juga antara sesama para nabi dan rasul itu, Allah ada lebihkan sebahagian yang lain, sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Allah berikan kepada mereka, sebahagian mereka ada ciri-ciri ataupun pengkhususan yang mungkin tiada pada rasul ataupun nabi yang lain. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Mereka itulah, dan itulah para rasul yang telah kami lebihkan, kan, sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihan tertentu, pengkhususan tertentu. Dan dalam surah Al-Isra pun Allah ada mention lebih kurang bila Allah kata walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dauda zabura. Telah kami lebihkan sebahagian para nabi itu ke atas sebahagian yang lain, dan kami telah mengurniakan Nabi Daud itu kitab Zabur. Kemudian Allah sebutkan beberapa ciri kelebihan sebahagian rasul daripada yang lain. Maka Allah kata minhum man kallama Allah. Ada sebahagian daripada mereka yang boleh berinteraksi dengan Allah, sebagaimana Nabi
Nabi Musa alaihi salam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebahagian daripada mereka yang lain Allah naikkan darjat mereka ke atas nabi-nabi yang lain dengan beberapa tingkat darjat. Dan tidak dinafikan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang termulia daripada kalangan segala para nabi dan juga para rasul. Kata Al-Allamah Abu Sa'ud rahimahullah, dia kata wadh-dhahir annahu Rasulullah. Maksud daripada ayat ni Allah nak bagi tahu yang paling mulia sekali adalah Rasulullah. Kerana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk semua orang. Sedangkan sebahagian daripada para rasul yang lain dakwah mereka adalah khusus kepada kaum mereka yang tertentu. Sedangkan dakwah Nabi SAW berterusan berzaman-zaman sehingga ke akhir zaman. Kerana itu dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilai. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Nabi kata, tak ada seorang nabi pun melainkan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka apa-apa petanda, sama ada mukjizat, yang boleh membuatkan manusia beriman kepadanya. Dan aku telah dikurniakan wahyu, dan aku mengharapkan semoga akulah Nabi atau Rasul yang memiliki paling ramai pengikut pada hari kiamat. Begitu juga dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisit." Aku ini dilebihkan daripada para nabi yang lain dengan 6 perkara. Maksudnya Nabi nak bagi tahu nabi-nabi yang lain ni mereka tidak memiliki ciri-ciri ini secara keseluruhan. Yang pertama, Nabi kata u'titu jawami'al kalim. Aku dikurniakan ciri-ciri jawami'ul kalim. Maksud jawami'ul kalim, Nabi SAW ni dia boleh bercakap ataupun mengeluarkan kata-kata yang ringkas, pendek saja jumlahnya, sedikit saja kata-katanya, tetapi dia membawa maksud yang besar. Boleh daripada satu kata-kata tu kadang-kadang boleh dikeluarkan berpuluh-puluh atau beratus-ratus faedah, walaupun dia pendek. Tak perlu berjela-jela. Yang kedua, Nabi SAW beritahu wa nusirtu birru'ab, dan aku dibantu daripada sifat takut. Wa uhillat liyal ghanaim, aku telah dihalalkan bagi aku, maksudnya Nabi SAW boleh mendapat bahagian dalam harta rampasan perang. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa dhahura, telah diberikan, maksudnya dalam agama aku ini dibolehkan untuk kita bersolat di mana-mana. Bumi ini adalah tempat kita bersujud, tempat kita melakukan salat, dan dia boleh menjadi suci. So ini sahaja sudah cukup nak bagi tahu pada kita bahawa kalau kita nak salat, maksudnya salat ini jika perlu, maksudnya of course kalau kita kena salat berjamaah, kita kena salat berjamaah. Tapi maksudnya pada zaman dulu tak boleh solat melainkan di tempat yang khusus, tempat ibadah. Tapi zaman sekarang, contoh kalau kita musafir, kita tak ada tempat nak solat, kita solat boleh dekat mana-mana sahaja. Dan kita boleh bersolat di atas lantai, kita boleh solat di atas kapet, bukan semestinya solat di atas sajadah.
Sejadah ni hanya dicipta untuk nak bagi macam tempat solat kita itu bersih lah, kan? Tapi selagi mana dia tidak ada najis, boleh saja kita nak solat, kan, di mana-mana sahaja sekalipun. Kemudian Nabi SAW kata ciri yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutuskan kepada keseluruhan manusia. Maksudnya dakwah Nabi SAW ini dia tidak terhad kepada orang Arab sahaja ataupun orang-orang yang berada di sekitar Mekah itu sahaja ataupun orang pada zaman itu sahaja, tetapi merangkumi ke semua umat di seluruh dunia, di pelbagai ceruk, di mana-mana sahaja sekalipun, bahkan sepanjang zaman sehinggalah berlakunya hari kiamat kelak. Dan Nabi SAW sebut ciri yang keenam, wa khutima biyan nabiyun. Ini ciri yang paling special. Nabi SAW adalah penutup para nabi. Tak ada lagi nabi ataupun rasul selepas daripada Nabi SAW. Kadzabal kadzabun, telah berdusta para pendusta yang telah mendakwa bahawa mereka itu adalah para nabi. Ya. Ajaran-ajaran sesat, ajaran Rasul Kahar, ajaran Ayah Bin di Malaysia ni, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Berdustalah mereka kerana mereka jahil dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Allah sebut wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Antara nabi yang Allah beri kelebihan adalah Nabi Isa alaihi salam, yang telah Allah kurniakan mukjizat-mukjizat luar biasa kepadanya. Contohnya menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang-orang yang sopak, dan mukjizat-mukjizat yang lain. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami bantu dia dengan Jibril. Jadi para nabi dan para rasul, mereka ini ada kelebihan masing-masing. Sebahagian yang lain lebih daripada yang lain. Walaupun mereka ini semua sama daripada sudut membawa satu risalah dakwah yang sama, yakni dakwah ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah kepadanya, untuk mentaati Allah semata-mata. Kesemua para nabi dan rasul ini, agama mereka adalah agama Islam. Sebelum ni pada ayat 131 kita ada sebut, kan, dalam ayat idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Allah kata dekat Nabi Ibrahim kata aslamtu, aku menyerah diri, berserah diri. Itulah maksud daripada agama Islam, kita berserah diri. Dia ataupun dia membawa maksud assalam, iaitu peace ataupun ketenangan, kesejahteraan. Dan apa yang berlaku di kalangan manusia yang saling berbunuh, saling berperang sesama mereka, bukanlah disebabkan oleh lebihnya nabi mereka daripada nabi yang lain. Tidak. Allah kata walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim. Kalaulah Allah kehendaki, nescaya Allah tidak izinkan ataupun Allah tidak buatkan mereka itu saling berbunuhan selepas daripada para rasul itu. Kalau Allah kehendaki, Allah mampu untuk memberi hidayah kepada semua manusia. Allah sebut dalam surat Yunus, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalaulah Tuhanmu itu berkehendakkan
manusia semua di atas muka bumi ini beriman, nescaya semuanya akan beriman. Allah kata kat Nabi, adakah kamu mampu untuk nak memaksa manusia supaya mereka beriman? Tidak. Allah telah memberikan kepada kita kudrat, akal untuk kita berfikir, mencari hidayah Allah. Hidayah Allah itu bukanlah Allah pilih kepada sesiapa dan Allah kurniakan hidayah itu kepada sesiapa yang dikehendaki Allah yang mencari hidayah itu. Allah tahu siapa daripada kalangan hamba-Nya yang beriman dan siapa yang kufur. Allah tahu. Allah izinkan perkara itu berlaku. Dan sebahagian masuk ke bila Allah izinkan benda itu berlaku, maka benda itu akan berlaku dan itu sebahagian daripada qada dan qadar. Bukanlah satu yang adil jika ada manusia yang telah dipilih dan ditentukan dia di neraka ataupun di syurga. Tetapi sebahagian daripada takdir Allah itu adalah Allah mengizinkan perkara itu berlaku. Allah kurniakan manusia ini akal, Allah kurniakan nafsu, mereka boleh mencari ilmu, mereka boleh mencari hidayah, mereka boleh bertafakur, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka yang mencarinya secara bersungguh-sungguh. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datangnya kebenaran, mukjizat-mukjizat yang telah diberikan kepada para rasul, Allah telah tunjukkan kepada manusia. Untuk umat ini Allah telah berikan kepada kita Al-Quran. Al-Quran, jika orang-orang yang tidak beriman membaca Al-Quran dengan penuh kefahaman, mereka boleh mendapat hidayah. Walakin ikhtalafu, tetapi manusia itu berselisih. Sebab apa manusia itu berselisih? Kerana Allah telah berikan kepada manusia akal. Allah telah berikan kepada manusia ini kehendak. Manusia boleh memilih. Manusia boleh mencari, berkehendakkan sesuatu. Dan itulah yang telah menyebabkan perbezaan atau perselisihan disebabkan perbezaan kehendak manusia. Itu juga berlaku daripada kehendak daripada manusia itu sendiri. Faminhum man aman, sebahagian daripada mereka itu beriman, menerima dakwah para rasul, menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man kafar, sebahagian daripada mereka berpaling. Ada antara mereka yang kufur. Ini semua dalam keadaan manusia itu ada kudrat, ada kemampuan untuk berfikir, memilih. Tetapi bagi manusia yang tidak sampai kepada mereka seruan risalah, yang tak pernah dengar langsung tentang Islam, yang tak pernah sampai kepada mereka, mereka itu adalah ahli al-fitrah. Ahli fitrah adalah mereka yang tidak pernah langsung mendengar ataupun mengetahui tentang kewujudan Islam. Tapi mereka yang tahu di sana adanya agama Islam, maka wajib bagi mereka itu untuk mencari. Wajib untuk mereka mencari, mengenali apa itu Islam. Allah berkehendakkan supaya manusia ini memiliki dua kehendak. Manusia ini ada kemampuan untuk memilih. Supaya pilihan manusia itu akan menjadi neraca keadilan. Bila mana manusia dihisap, dihitung nanti pada hari kiamat, pilihan mereka itu akan menjadi dalil
justifikasi terhadap amalan yang mereka lakukan. Maka tidaklah nanti mereka akan kata, kami tak ada pilihan. Engkaulah yang telah menentukan segalanya. Kami tak ada ketentuan, kami tak ada kehendak. So benda ini perlu kita fahami betul-betul daripada sudut qada dan qadar, supaya kita tidak menjadi seperti golongan Jabariyah, dan juga kita tidak terjerumus dalam syubhah Qadariyah. Satu pihak kata kita tak ada pilihan langsung, semuanya dipaksa, telah ditentukan. Satu pihak lagi kata Allah langsung tak ada sentuhannya kepada apa yang berlaku. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalaulah Allah kehendaki, tidaklah manusia itu saling berbunuhan, berperang di antara satu sama lain. Namun Allah berbuat apa sahaja yang dikehendaki, kerana Allah itu Maha Alim, Allah itu Maha Hakim, Allah itu Maha Qadir, Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha bijaksana, Allah itu Maha berkuasa. Segala yang berlaku adalah berdasarkan keizinan daripada Allah yang mengizinkan sesuatu itu berlaku. Itu juga sebahagian daripada kehendak Allah. Sama ada perkara itu berlaku, apa yang manusia fikir sebagai baik ataupun buruk, Allah telah bebankan manusia dengan tanggungjawab dan juga taklif. Dan tidaklah taklif itu dibebankan kepada manusia, melainkan dengan ikhtiar, dengan pilihan, dengan iradah, dengan kehendak. Contohnya seperti kewajipan zakat. Zakat tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka yang tidak mukallaf, yang tidak mencapai syaratnya, mereka yang tidak memiliki harta yang mencukupi. Dan harta itu daripada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu daripada Allah. Dan kerana itulah mungkin Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat selepas ini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, belanjakanlah, kongsikanlah, sebarkanlah apa yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Kurniaan itu sama ada berbentuk material seperti harta. Maksudnya kalau Allah bagi kita kelebihan daripada sudut harta, kongsi, berikan kepada orang, belanjakan di jalannya, di jalan kebaikan. Kalau Allah kurniakan kamu ilmu, itu juga rezeki, kongsikan dengan orang ramai. Kalau Allah kurniakan kepada kamu kudrat, kongsikan kudratmu itu di dalam jalan kebaikan. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya hari hisab, hari yang akan dipertanggungjawabkan segalanya dengan tanggungjawab masing-masing. La bay'un fih, dan ketika itu kamu tak mampu untuk nak berikan apa yang telah kamu tertinggal sebelum ini. Kamu nak sedekah masa tu, no point. Dah tak cukup masa dah. Kerana hari itu bukan hari beramal. Hari itu adalah hari perhitungan, hari pembalasan. Wala khullatun. Masa ketika itu tak adalah manusia ini, tak ada kekasih dia, tak ada sahabatnya. Tanggungjawab itu dipikul bersendirian secara individu. Seseorang itu tak boleh backup dosa orang lain, tak boleh nak pikul amalan orang lain. Wala syafa'ah,
tiadalah sesiapa yang boleh menyelamatkan, memberikan syafaat kepada sesiapa pun melainkan kepada sesiapa yang Allah izinkan ataupun Allah redha. Jadi bila kita nak beramal, janganlah kita mengharapkan pihak lain. Kalau kita nak bersedekah, kita bersedekah. Jangan tunggu bila kita mati, anak-anak kita nak bersedekah bagi pihak kita. Dan kita bertanggungjawab dengan amalan kita masing-masing. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang yang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka menzalimi mereka dengan mencampakkan diri mereka itu ke dalam lembah kebinasaan. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebut tentang ayatul kursi. Ayatul kursi mengandungi sifat-sifat Allah dan kesempurnaannya. Antara kesempurnaan Allah, apa yang berlaku di dunia ini dengan keizinan dan kehendaknya. Ayat ini disebut sebagai ayat yang teragung di dalam Al-Quran. Di dalamnya terkandung nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifatnya yang maha tinggi, statement-statement yang mensucikan Allah. Ayatul Kursi, Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaih, beliau mengatakan dalam tafsir ayat kursi ini, dia kata ayat kursi ini dia ada kelebihan-kelebihan yang besar. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ubay bin Ka'ab. Dia pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa ayat dalam Al-Quran yang paling agung. Silap. Bukan Ubay yang tanya, tetapi Nabi pernah tanya kepada sahabat, siapa yang tahu ayat Al-Quran yang paling agung? Jadi para sahabat jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW ulang balik pertanyaan itu dan kemudian dia jawab ayat kursi. Ubay bin Ka'ab jawab ayatul kursi, ayat kursi. Maka Nabi SAW jawab, selamat bagi anda wahai Abu Munzir dengan ilmu yang anda miliki, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayatul kursi mempunyai mulut dan kedua bibir yang disucikan oleh para malaikat di kaki Arash. Dan Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, dia kata ayah dia Ubay bin Ka'ab ada bagi tahu bahawa dia ada sekantung kurma. Dia kata dulu ayah aku jaga dan pada satu hari berkurangan. Kurma itu makin berkurangan. Dijaga setiap malam dan dia mengintip siapa yang nak ambil kurma itu. Sampai satu malam ada dinampak macam ada satu inilah lembaga. Bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa kamu, jin ke manusia? Lembaga tu jawab, jin.
Maka dia cakap, angkat tangan kau, aku nak pegang. Kan? So masa tu berlaku satu dialog masa tu dengan jin. Kamu ni macam ni ke apa dan sebagainya. Apa yang buatkan kamu duk ambil ini? Jin tu jawab, aku dengar engkau ni rajin bersedekah. So aku pun nak dapatkan portion daripada makanan yang anda ada. Ubay bin Ka'ab pun cakap, apa yang dapat melindungi kami daripada kamu? Apa yang boleh melindungi kami daripada kamu? Jin tu jawab, ayat kursi. So esoknya Ubay bin Ka'ab datang bertemu dengan Rasulullah dan cerita tentang kisah tu. Maka Nabi SAW kata, jin itu berkata yang benar. Betul. Maksudnya jin-jin ni dia takut dengan ayat kursi. So itu antara sebahagian daripada banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan selain daripada Dia yang berhak disembah. Tak ada sesiapa pun yang berhak untuk disembah ataupun diibadah selain daripada Allah. Al-Hayy, yang sentiasa hidup dan tidak mati, yang tidak akan hilang, yang tidak akan terhapus. Al-Hayy, yang hidup selama-lamanya. Al-Qayyum, Al-Qayyum, yang sentiasa, bukan berdiri tu, maksudnya yang sentiasa membangunkan, mentadbir alam ini, yang berdiri di atasnya sendiri. Tiada siapa yang menciptanya, tiada siapa yang boleh mengatasinya. La ta'khudhuhu sinatun. Tak pernah sekali pun Allah Azza wa Jal itu mengantuk. Tak pernah Allah sekali pun wala naum, tidur. Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan yang menyebabkan Allah itu leka, yang menyebabkan Allah itu alpa, yang menyebabkan Allah itu tidak kurang daripada sudut ketuhanannya. Sama sekali Allah tidak pernah terlepas. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kalaulah ada satu daun pun yang jatuh, itu semua Allah tahu. Jangan samakan Allah ini dengan makhluk. Yang mana kita ni fikir benda lain, buat benda lain, benda ni tertinggal, benda ni terlepas, benda ni terlupa. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Tidur itu sebahagian daripada sifat kekurangan. Kita tidur kerana kita lemah, kita tidur kerana kita kurang tenaga, kita perlukan rehat. Allah tidak perlukan itu semua.
Dalam sebuah hadis Abi Musa, "Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam." Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak perlukan untuk tidur pun. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tak ada sesiapa pun yang mampu memberikan syafaat pada hari kiamat, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan keizinan daripada Allah. Itu menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah yang mutlak. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang mengetahui apa yang berlaku sebelum belum berlaku dan apa yang selepasnya. Sebelum dunia ini dicipta sehinggalah dunia ini hancur, semuanya Allah tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmih. Tak ada apa pun yang menutup pengetahuan Allah sikit pun tentang apa yang Allah ciptakan. Illa bima syaa. Allah, apa yang Allah nak berikan, apa yang Allah kehendaki daripada ilmunya diberikan kepada para nabi dan rasul, kepada manusia, kepada para malaikat, kepada para jin. Allah mengajar mereka, memberikan pengetahuan kepada mereka apa yang sebelum itu mereka tak ketahui. Suratul Alaq, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia apa yang mereka tidak tahu. Dan apa yang kita tahu itu sangat sedikit. Pengetahuan kita ini tidak lebih daripada apa yang berada di ruang lingkup sekeliling kita. Kita tak tahu perkara-perkara ghaib. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kita tidak tahu apa yang jauh daripada kita secara tepat. Kita tak tahu, kita tak memiliki ilmu lebih daripada apa yang kita berteori tentang angkasa kita, alam semesta kita. Kita tak pernah nampak hakikat alam semesta ini sebab panca indera kita, pengetahuan kita sangat-sangat terhad. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Ilmunya meliputi langit dan bumi. Al-Qurrasa, yang mengandung ilmu. Surah Al-Ghafir Allah kata, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat Allah, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila ditanya tentang maksud kursi, bukan kerusi ni yang kita duduk ni, tak kursi, Ibnu Abbas kata dia adalah ilmu Allah. Dan pandangan ini telah ditarjihkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ataupun dia adalah sesuatu selain daripada arsh yang meliputi langit dan bumi. Berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir wa Abu Shaykh dan juga Ibn Mardawai daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, dibertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kursi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Abu Dzar, mas samawatu sab'u wal ardun as-sab' 'inda al-kursi
illa ka halqatin mulqatin bi ardi falah wa inna fadla al-'arsy 'ala al-kursi ka fadli al-falati 'ala tilka al-halaqah. Allah nak, Nabi SAW nak gambarkan langit dan bumi ini semua tersangat kecil, kerdilah di sisi kursi. Dan Nabi nak bagi tahu kursi juga sama juga, kerdil jika tidak bandingkan dengan arsy Allah. Wallahil azim, we cannot imagine that. Kita tak tahu macam mana rupa. Alam semesta kita ni pun kita tak tahu berapa besar. Alam semesta yang tak terangkum dengan pengetahuan, knowledge kita. Nabi bagi tahu itu terlalu kerdil, terlalu kerdil berbanding dengan kursi. Sesuatu yang we don't know. Dan kursi itu pula kerdil sangat jika dibandingkan dengan arsy Allah. Dengan agungnya Allah ini. Apalah sangat alam semesta kita yang begitu kecil ini. Apatah lagi bumi yang sedang kita duduk ini. Jangan nak belagak, jangan nak bercakap besar. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah langsung tak rasa beban, berat nak menjaga langit dan bumi. Wa huwal alai. Allah itu maha tinggi. Maha tinggi daripada segala apa yang manusia sekutukan. Maha tinggi dengan sifat-sifatnya. Yang tinggi daripada kekurangan ataupun sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Al-Azim. Maha agung. Agung ini menandakan tanda kemuliaan, menandakan tanda ketinggian, menandakan kekuasaan berbanding yang lain. Dan ayat ini merangkumi pelbagai isu-isu ketuhanan yang menunjukkan Allah itu wujud. Allah itu esa daripada sudut uluhiyahnya. Allah itu ada sifat hidup, al-hayy, tetapi tidaklah hidup Allah itu berakhir dengan kematian. Allah itu menghidupkan yang lain. Allah menciptakan yang lain. Allah tidak dicipta, itulah maksud qayyum. Allah tidak perlukan apa-apa sekutu. Allah itu maha segala yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas Allah cerita tentang segala keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyentuh tentang freedom, kebebasan memilih oleh manusia dalam mencari agama ataupun akidah. Apa Allah kata? La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ayat 256 ni kan. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un apa? Sami'un alim. La ikraha fid din. Jangan sesekali kamu memaksa sesiapa pun untuk memeluk agama Islam. Islam itu lebih jelas daripada memerlukan manusia terpaksa memeluknya. Bukti-bukti kebenarannya jelas bagi mereka yang berfikir.
tak perlu dipaksa-paksa. Islam adalah agama yang ikhlas. Nak beramal kena ikhlas, nak mengharapkan ganjaran daripada Allah. Jangan paksa-paksa. Tapi ada kalanya keikhlasan itu datang selepas dipaksa. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sebabnya yang hak itu jelas berbanding yang batil. Akal yang mencari kebenaran Islam tidak perlu kepada paksaan. Islam memuliakan insan. Islam menghormati keinginan seseorang. Islam membiarkannya hak untuk memilih, memberikan kebebasan selepas menjelaskan kepadanya kebenaran. Tugas kita sebagai da'i hanyalah menyampaikan, bukan untuk memaksa. Petik suis supaya dia berfikir. Berikan kepadanya hujjah dengan akhlak yang hasanah. Jangan tutup pintu kebenaran itu dengan akhlak yang buruk. Dan jangan pula tidak langsung tiada ilmu untuk menzahirkan kebenaran. Faman yakfur bit-taghut. Siapa yang kufur dengan taghut, syaitan, dan para followersnya. Taghut daripada tughyan, maksudnya tughyan, taghut ni over lah, yang gila-gila punya, yang macam setan lah. Dalam surah Zumar pun Allah disebut, walladzina ijtanabut taghut ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir ibad. Tagha adalah sesuatu yang manusia ni melampau, yang menyebabkan manusia ni cross the border, melanggar perintah Allah. Melanggar perintah siapa? Allah. Betul. Faman yakfur bit-taghut. Siapa yang kufur dengan taghut? Taghut ni tak semesti syaitan, tetapi manusia yang bertopengkan syaitan pun sama, ataupun syaitan yang bertopengkan manusia pun sama. Wa yu'min billah, dan mereka yang beriman kepada Allah, yang berserah diri secara sempurna kepada syariat dan agama Allah, dan dia tidak sembah melainkan hanya kepada Allah. Pandai, hanya kepada Allah. Orang yang kafir kena taubat, kena kembali semula kepada Allah. Pandai. Faqad istamsaka, mereka itu yang menjauhi syaitan dan para pengikutnya, mereka beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, mereka telah berpegang dengan macam berpegang dengan tali, bihablillah, tali Allah, telah berpegang dengan sesuatu yang lam fisama, lain tali yang tak boleh terputus dah. Nak beriman kepada Allah, jauhi daripada syaitan, jauhi daripada perkara-perkara mazmumah, jauhi daripada dosa, dan kita akan selamat. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Maka berpegang kepada Islam
adalah jalan menuju kejayaan. Jalan untuk mendapat keamanan di akhirat. Tak ada kejayaan melainkan kita kembali kepada Allah. Berpegang dengan agama Allah. Mengamalkan syariat Allah. Macam mana dalam surah Ali Imran Allah kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah kamu semua, janganlah kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ingatlah satu ketika, ingatlah nikmat Allah yang mana kamu dulu dalam keadaan bermusuh-musuhan, kemudian Allah satukan hati-hati kamu, dan melalui nikmatnya ini kamu menjadi saudara, sedangkan kamu hampir terjerumus ke dalam api neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu menerusi agamanya. Maka Allah itu adalah wali kepada orang-orang yang beriman, pelindung, penolong kepada orang-orang yang beriman, menjaga orang yang beriman dengan hidayah dan juga rahmatnya. Bila mana mereka berpegang dengan talinya, mereka itu tidak sesat. Justru buka muka surat sebelah. Allah kata dalam 257, ayat atas sekali itu belah kanan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung, pembantu orang beriman. Siapa pelindung orang beriman? Siapa yang lindung? Siapa? Allah. Pandai. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Allah will take care of apa saja urusan orang beriman. Allah akan jaga. Banyak dalam Quran Allah cerita tentang Allah ini wali kepada orang beriman. Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sebab tu ayah kepada anak dalam kahwin tu dipanggil wali kan. Sebab apa? Dia penjaga, dia pelindung. Ayah ni adalah pelindung dan penjaga kepada anak. Macam abah jaga khatak. Macam mana Allah menjaga orang beriman? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan manusia itu, orang-orang yang beriman itu, jangan mengantuk, daripada lembah kegelapan. Allah keluarkan kepada mereka ini daripada dalam kegelapan syirik itu, kegelapan maksiat itu, daripada kegelapan syak wasangka yang tak berkesudahan itu kepada cahaya hidayah dan juga taufik ni. Cahaya iman. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Terbalik keadaannya orang-orang yang kufur. Mereka ini daripada cahaya nur mereka keluar kepada kegelapan syahwat, kegelapan prasangka, kegelapan ketakutan, panik, kufur. Dan mereka itu kata Allah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir itu mereka akan masuk dalam neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Sebagaimana mereka nak kekal mati di dalam kekufuran. Itu pilihan mereka. Siapa yang masuk
neraka khata. Orang yang beriman ke orang yang kafir? Tahu tapi Betul, orang yang kafir. Siapa yang masuk syurga? Orang yang beriman ke orang yang kafir? beriman. Pandai. Khatam nak jadi orang beriman ke orang yang kafir? Beriman. Beriman. Betul. Jadi bila kita nak ada iman, kita kena belajar, kita kena solat, kita kena jaga Allah. Betul? Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang ayat-ayat yang menyingkap. Tengok macam mana kita nak mencari hidayah. Fitrah manusia ini, mereka akan mencari-cari kebenaran. Mereka akan question. Mereka akan cuba mencari evidence yang membuktikan kebenaran supaya mereka boleh memilih sesuatu kebenaran itu dengan keyakinan. Perkara ini Allah nak bagi tahu semua manusia ada. Bahkan nanti kita akan cerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang juga perlukan kepada burhan, dalil kebenaran daripada Allah. Dan Allah nak cerita dulu sebelum itu tentang diskusi di antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan seorang raja yang taghut di dalam bab ketuhanan. Allah kata dalam ayat 258, Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ibrahim itu siapa kata? Dia adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Alam tara, Allah buat satu pertanyaan. Soalan ini bukan kerana Allah tak tahu, tapi soalan ini adalah untuk soal ta'lim, soal untuk mengajar kita, wa soal ta'ajjub, soal yang nak bagi kita ni rasa amazing, rasa kagum. Allah kata, tidakkah kamu melihat ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih, kepada orang yang hujjah, yang berhujjah, yang berjidal, yang berdebat, yang berdiskusi dengan Nabi Ibrahim dalam soal ketuhanan. Dia adalah umpama Fir'aun di zaman Musa, seorang raja yang zalim. An atahu Allahul mulk, Allah telah berikan kepadanya kesultanan, kekuasaan, tetapi diingkar. Dia nak bantah apa yang dibawa, seruan yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim start dengan kata kepada raja yang zalim itu, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Tuhan aku Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Siapa Tuhan kita kata? Allah. Allah. Kita solat kepada siapa kata? Allah. Macam yang Fir'aun ketika mana dia bertanya kepada Nabi Musa, qala faman rabbukuma ya Musa? Siapa Tuhan kamu berdua wahai Musa? Kamu dan juga Harun. Kata Nabi Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqah thumma hada. Tuhanku adalah Tuhan yang memberikan kepada segala makhluk-makhluknya. Nabi Musa cuba untuk berdiskusi dengan Fir'aun, menyatakan dalil Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan segalanya kepada kita.
Nabi Ibrahim cuba untuk nak berdalilkan bahawa Allah itu maha berkuasa yang menghidupkan dan mematikan. Setiap daripada kita akan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Tak ada siapa yang boleh menghidupkan dan mematikan melainkan daripada Allah SWT. Tetapi raja yang takabur ini dijawab, qala ana uhyi wa umit. Aku boleh hidup dan mematikan. Dipanggil dua orang. Dua-dua ni dia kata aku boleh hukum mati, tapi satu aku maafkan, aku bagi dia hidup. Satu lagi aku hukum dia mati. Dia mati. Dia cuba nak main kat situ. Maka Nabi Ibrahim jawab, dia tahu, yalah, bukan dia tak nak nego kat situ, tapi dia move on, dia pergi kepada dalil yang lebih besar. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhan aku menerbitkan matahari itu daripada timur, ditenggelam daripada barat. Kamu buat sebaliknya. Ini dinamakan sebagai mantiq, logika. Dalam berhujah menggunakan logika untuk bagi orang itu faham dengan neraca akal dia supaya dia boleh berfikir sama secara logik. Sebab mungkin dia tak boleh nak terima dalil Quran hadis, tapi dia kena menggunakan akal. Akal yang berfikir sepatutnya dia boleh faham. Fabuhital ladzi kafar. Dia memang tak boleh nak kata apa dah. Nak buat apa? Macam mana nak terbitkan matahari daripada barat? Wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Baik. Di hujung ini, saya nak jawab sikit soalan yang ada diberikan. Assalamualaikum Ustaz, ada tak dalil yang mengatakan kita boleh ambil berkat dari orang yang saleh atau orang yang ada kedudukan yang tinggi? Sebagai contoh, bersalaman dengan orang saleh atau tolong kupaskan kulit udang, boleh dapat berkat dari orang saleh. Okey. Barakah ini adalah kebaikan. Allah boleh berikan kebaikan itu kepada seseorang itu berdasarkan amal saleh dan taqwa. Walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah mereka itu beriman, mereka itu bertakwa, kami akan bukakan keberkatan yang banyak daripada langit dan bumi. Maka orang yang saleh itu tidak dinafikan ada barakahnya. Barakah ni khair, kebaikan yang Allah nak beri kepada dia. Contohnya kalau dia seorang yang menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Bila Allah jaga dia, mesti ada kebaikan-kebaikan dalam hidup dia. Manusia yang berada di sekitarnya yang boleh mendapatkan wangi-wangian daripada orang saleh sedemikian, insya-Allah akan dapat limpahan barakah daripada kebaikan yang dilakukan oleh setengah orang yang saleh itu. Itu tak dinafikan. Tetapi contoh yang dibawa adalah kupaskan kulit udang. Saya ingat ni merujuk kepada isu-isu viral yang berlaku sebelum ini tentang video seorang yang mendakwa sebagai cucu Nabi SAW. Kemudian ada video ada anak murid dia kopikkan bawang. Dan benda tu telah di-troll, viral, semua orang masih duk cakap pasal udang. Sejujurnya saya bagi tahulah, saya punya pandangan, saya tak suka troll. Troll udang, troll kulit udang, troll kopik, ni semua bukan akhlak kita nak troll benda-benda macam ni. Kalau kita nak jawab, kita jawab benda-benda yang berlaku secara yang ilmiah.
Kita jawab isu itu, contohnya kalau didakwa sebagai cucu tetapi ada sanggahan. Kalau dia ada membawa penipuan, dia ada bawa kesalahan, dia ada buat apa-apa yang salah daripada sudut agama, yang itu kita jawab. Tapi kita ni bila nak troll tentang kopek udang ni semua, saya ingat la yaliq. Tak sesuai lah kita nak buat macam tu. Bukan akhlak kita. Kebetulan mungkin video itu anak murid dia nak tolong kopekkan udang bagi dia. Apa salahnya? Kan dia nak hormat orang, dia nak bantu orang tu, dia nak mungkin orang tu tak pernah susah nak makan udang. Lauk udang tu dia tak biasa makan dekat negara, saya tak tahulah dekat Maghribi tu biasa makan udang ataupun tak. Mungkin dia tak reti. Saya personally, saya pun tak pandai. Kalau ada orang hidang udang yang ada kulit tu, mungkin saya tak makan. Saya susah nak kopek, tak reti. Sometimes orang yang faham saya, yang kenal, sahabat-sahabat saya kadang ditolong kopekkan udang tu. Dan mak saya pun kadang-kadang tolong kopekkan udang. Sahabat baik saya, dia tahu saya macam tu, dia kopekkan kadang-kadang. Bukannya sebab apa, benda tu tak sesuai lah nak dibuat joke atau nak dibuat troll. Dan saya tak suka nak troll orang daripada sudut tu. Kalau nak jawab soal ilmiah. Jawab soal-soal manusia yang terlalu mengagungkan manusia. Berlebih-lebihan. Yang membawa mungkin satu perkara yang ke arah yang tidak baik. Yang membawa mungkin fitnah kepada ilmu, kepada agama. Yang menyebabkan manusia ini melihat satu neraca yang berbeza daripada apa yang sepatutnya. Jawab daripada sudut itu. Dan bukan akhlak kita nak troll benda-benda yang tak sepatutnya. Kadang saya rasa kita orang sunnah ni pun kadang akhlaknya lari. Kita nakkan kebenaran, kita naklah membantah kemungkaran yang berlaku. Tapi sometimes kita nak, orang kata, nak memuaskan hati kita juga. So bagi saya, elakkanlah benda-benda sebegitu. Focus to the issue, focus to the point. Jangan sabitkan sesuatu yang tidak perlu untuk disabitkan. Ada yang tanya, Ustaz, boleh terangkan maksud ayatul kursi adalah di bibir kaki arsh? Macam saya sebutkan tadi, kursi itu Ibn Abbas menyebut dia sebagai ilm. Tapi ada sebahagian mufassirin menyebut dia adalah sesuatu yang lain, yang meliputi, yang lebih besar daripada langit dan bumi, berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Syekh Ibn Mardawih dan lain-lain. Dia adalah kecil bandingkan dengan arasy Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mudah untuk nak bangun solat tahajud? Bagaimana nak tahu hidup kita ini membawa barakah? Baik. Solat tahajud adalah salat qiyam, salat malam yang kita bangun waktu malam, waktu yang biasanya kita kaitkan di awal pagi dan sebelum fajar. Jadi bila kita bangun, Allah sebut dalam Quran, wa minal laili fatahajjad. Dan ciri orang yang beriman tu, mereka pada malam hari mereka bangun nafilatan lak, sebagai satu solat sunat. So solat sunat pada malam hari itu adalah salat tahajud. Sama ada 2 rakaat kita buat ataupun lebih, itu semua termasuk dalam tahajud. Dia bukan satu nama salat khas. Nak mudah bangun salat tahajud, first kita kena konsisten bangun fajar. Bangun subuh berjemaah. Sebab bila bangun fajar berjemaah sahajalah kita boleh bangun lebih awal daripada sebelum masuk waktu fajar. Sebelum azan lagi kita akan bangun. Sebab kita nak kejar pergi ke masjid, nak dapatkan saf yang pertama, nak dapatkan salat subuh berjemaah bersama imam. Biasanya imam qamat 10 minit selepas daripada azan. Kita akan bangun lebih awal. So bila kita bangun at least 15 minit, 20 minit sebelum daripada waktu subuh, kita bangun, mungkin kita mandi ataupun kita basuh muka, ambil wuduk, kita mungkin ada berbaki lagi 5-10 minit. Gunakanlah masa itu untuk tahajud, untuk solat malam, untuk solat witir. InsyaAllah, percayalah, kalau kita konsisten subuh berjemaah di masjid Allah,
tanpa lewat mengejar saf yang pertama, insya-Allah kita akan dapat konsisten untuk tahajud pada malam hari. Tapi kalau kita jenis tak mementingkan jemaah, especially waktu subuh, kita akan bangun pukul 6.30, kita bangun pukul 6.45, ada orang bangun pukul 7, memang kita tak akan dapatlah solat qiyam, tahajud, witir pada malam hari. Istiqamahkan yang itu, insya-Allah witir, tahajud itu semua akan datang secara automatik. Wallahu ta'ala. Macam mana nak dapatkan hidup yang barakah? Macam saya bagi tahu, nak dapat hidup yang barakah, jaga Allah, jaga manusia. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang dengan Allah. Dan jaga juga hablim minan nas. Jagalah manusia. Kita tak buat dosa pada orang. Kita jaga apa yang Allah suruh kita jaga. Jaga kita salat. Kita selalu tunaikan segala perintah-perintah Allah. Jaga manusia. Bantu manusia. Mudahkan urusan hidup manusia. Bawa kebaikan kepada manusia. InsyaAllah hidup kita akan dilimpahi dengan keberkatan. Wallahil azim. So, saya nak bagi tahu is sometimes cuba cari sahabat yang saleh. Cuba cari sahabat yang saleh. Cari sahabat yang kita tengok dia bertakwa. Cari sahabat yang kita tengok dia jaga Allah, dia jaga salat. Cari sahabat yang kita tengok dia sentiasa dengan ilmu. Cari sahabat yang mana akhlak dia baik. Cari sahabat yang dia selalu mempermudahkan urusan hidup manusia yang lain. Wallah, kita akan rasakan barakah itu. Bila kita berada di samping dia, kita selalu bersama dengannya, kita selalu berurusan dengan sahabat kita itu, Allah akan bagi kita macam-macam kebaikan. Disebabkan limpahan daripada orang saleh itu boleh kena tempias pada kita yang selalu bersama dengan dia. Dan itulah yang kita nak. Barakah itu wujud. Sebab tu ada dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi SAW kata kalau kita makan dalam talam kemakanlah itu, maka kita makan daripada tepi. Sebab barakah itu turun di tengah-tengah. Maksudnya barakah itu kebaikan yang Allah nak bagi. Kan? Apatah lagi jika kalau keberkatan itu boleh diturunkan kepada makanan, apatah lagi kepada manusia. Dan manusia yang paling berhak adalah rajul yang mubarak, adalah lelaki yang diberkati, mereka yang beriman, bertakwa, beramal saleh. InsyaAllah pada bulan hadapan akan terbit buku terbaru saya, Ibnul Mubarak. Maksud dia adalah Mubarak ini seorang yang blessed, yang diberkati. Dia adalah tokoh salaf yang menjadi contoh praktikal terhadap hakikat seorang manusia yang benar-benar diberkati Allah. Dan siapa nak tahu kisah dia lebih lanjut, apa yang dia boleh buat, nantikan pada bulan depan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata nak jadi orang soleh tak?